Salam hormat dan salam sejahtera daripada saya Ina Syazwani binti Haris dari Berita UiTM. Berita pada hari ini adalah berkaitan dengan budaya materialistik di kalangan pelajar Universiti Awam. Budaya materialistik ini bukanlah perkara baharu yang terjadi di dunia ini, malahan budaya ini telah terjadi sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Materialistik merupakan sifat yang hidup dalam setiap masyarakat yang terlalu mahukan kehidupan yang mewah. Tanpa disedari oleh segelintir masyarakat bahawa budaya ini telah berluasa, terutama sekali di dalam kalangan pelajar universiti. Keinginan mereka yang mahukan kehidupan yang mewah membuatkan mereka sanggup melakukan apa sahaja perkara yang tidak elok demi mendapatkan pendapatan yang lebih bagi menampung kehidupan mereka yang mewah dan juga bagi menampung pembelajaran mereka. Budaya materialistik ini juga memberi kesan yang negatif bukan sahaja kepada diri sendiri, malahan ia juga memberi kesan yang buruk kepada masyarakat dan juga penduduk sekitar. Seterusnya serahkan kepada wartawan Aina bagi liputan seterusnya. Terima kasih. Terima kasih Arina. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Saya wartawan Aina yang bertugas pada hari ini. Mengapakah sikap materialisme pada masa kini semakin mempengaruhi dalam diri pelajar? Kita memperkenalkan Cik Fah dan Cik Mina. Okay, terima kasih pada Cik Wartawan. Okay, bagi saya pendapat yang mempengaruhi sifat materialisme dalam diri pelajar IPTA pada masa kini antaranya ialah media massa. Okey, saya bagi contoh antara media massa pada masa kini yang kita ada, iaitu TV, radio, surat khabar atau papan iklan yang dipaparkan di mana-mana sahaja. Antaranya iklan yang dipaparkan di TV, di radio atau di jalanan tentang benda-benda yang berjenama yang menyebabkan para pelajar ada sifat ingin ada dalam diri mereka makin menjadi-jadi, sehingga mereka sanggup untuk mengikat perut untuk mendapatkan apa sahaja yang mereka mahu. Sampai satu masa, kadang saya rasa macam setengah pelajar itu sanggup untuk melakukan satu perkara yang buruk di mana mereka sanggup melanggar hukum syara Islam untuk mendapatkan benda atau perkara yang mereka ingini. Contohnya seperti mencuri, menipu ibu bapa mereka untuk mendapatkan wang semata-mata untuk mendapatkan benda yang mereka ingini. Sehingga mereka ada rasa sifat sombong dan sifat riak dalam diri mereka di mana mereka rasa hebat dengan apa yang mereka ada. Antara faktor lain yang saya rasa mempengaruhi para pelajar IPTA dalam sifat materialisme ini ialah banyak pelajar yang sering memegang dengan kata wang adalah kunci kebahagiaan hidup mereka. Pada zaman moden ini, saya rasa banyak pelajar yang hidup bertuhankan dengan wang semata-mata untuk mencari kebahagiaan, di mana mereka sanggup melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang mereka ingini. Sebagai contoh, para pelajar pada masa kini sanggup berbelanja secara berlebihan untuk berseronok bersama rakan-rakan dengan pergi bercuti ke luar negara, berbelanja secara berlebihan tanpa mereka fikir mereka perlu menyimpan wang untuk masa hadapan. Sesetengah pelajar sanggup mengabaikan jasa ibu bapa mereka yang penat lelah mencari wang untuk mereka. Mereka lupa dengan jasa ibu bapa yang banyak tolong mereka ketika pelajar, tetapi mereka menggunakan wang ibu bapa mereka yang ibu bapa mereka berikan dengan mencari keseronokan dunia semata-mata. Pada pendapat saya, faktor yang mempengaruhi terjadinya budaya materialisme di kalangan pelajar IPTA ialah pengaruh rakan sebaya. Ini disebabkan pemilihan rakan adalah amat penting kerana rakan adalah cerminan pribadi kita. Pelajar IPTA lebih bebas bergaul dan berkongsi dengan sesiapa sahaja. Oleh itu, apabila pelajar bergaul dengan individu yang mempunyai sifat kemedaan, pelajar juga akan cenderung ke arah itu. Contohnya, seperti ingin memiliki gadget berjenama untuk mengikut trend masa kini supaya kelihatan mewah dan bergaya. Sebagai seorang pelajar, kita tidak boleh mengambil ringan tentang perkara ini. Faktor seterusnya ialah faktor kemudahan berhutang, iaitu kad kredit. Kemudahan kad kredit yang diberikan oleh pihak bank untuk digunakan pada waktu tertentu atau terdekat disalahgunakan oleh pelajar. Seterusnya, penggunaan kad kredit merupakan salah satu kaedah pembayaran yang membolehkan pengguna memperolehi barang atau perkhidmatan secara hutang daripada pihak bank. Pelajar asyik berbelanja menggunakan kad kredit tanpa menghiraukan beban hutang yang akan ditanggung kelak, sehingga akan memakan diri sendiri apabila sampai bil bulanan yang tinggi. Jika gagal untuk membuat pembayaran balik, nama mungkin akan dikenalhitamkan dan akan dikenakan penalti. Akibat lalai dalam membeli belah dan berfoya-foya, sifat materialisme pelajar menjadi tinggi. Pelajar seharusnya pandai menilai baik buruk sesuatu perkara sebelum terlambat. Baik, terima kasih Cik Fah dan Cik Mira atas penyataan yang anda berikan. Seterusnya kita bersama dengan Cik Suraya untuk menerangkan apakah sifat materialisme yang ada dalam kalangan diri pelajar.
Salah satu sifat materialistik yang dapat dilihat dalam kalangan pelajar IPTA adalah menilai seseorang mengikut status dan harta benda. Penilaian itu dibuat melalui jenama barang yang dipakai, jenis kereta dan juga rumah yang didiami oleh seseorang. Ada juga segelintir pelajar yang akan memilih untuk berkawan dengan seseorang berdasarkan status dan kekayaan mereka. Sifat seterusnya adalah pelajar gemar berbelanja tidak mengikut keperluan. Tidak dapat dinafikan bahawa pelajar suka berbelanja di tempat-tempat mewah ataupun membeli barangan yang berjenama. Pelajar sering mengikuti trend perkembangan terkini bermula daripada trend fashion sehinggalah ke trend gadget. Mereka seperti berlumba-lumba untuk menjadi yang terawal memiliki barangan yang hangat di pasaran. Sifat yang terakhir adalah pelajar menekankan kepentingan kebendaan sebagai salah satu cara untuk mencapai kebahagiaan hidup. Pelajar berpendapat bahawa kehidupan mereka akan jadi lebih baik sekiranya mereka dapat membeli barang yang mereka belum ada atau membeli lebih banyak lagi barang. Mereka merasakan bahawa mereka akan mendapat kepuasan diri sekiranya dapat memiliki barang yang dihajati. Terima kasih Cik Suraya. Seterusnya kita akan bersama dengan Cik Farid untuk membahaskan tentang apakah kesan daripada budaya materialisme tersebut. Dipersilakan. Okey, antara kesan budaya materialisme yang berlaku di kalangan pelajar di IPTA ialah apa yang dapat kita lihat dalam diri mereka, timbulnya perasaan dan sikap negatif. Okey, perasaan dan sikap negatif ni ialah perasaan dengki atau takabur. Okey, perasaan dengki ni dia merupakan satu perasaan benci atau perasaan benci disebabkan cemburu atau iri hati terhadap sesuatu. Macam cemburu melihat seorang tu dengan kemewahan apa yang benda yang dia miliki. Okey, manakala kalau takabur ni dia merupakan satu perasaan sombong dengan apa yang dia miliki. Okey, selain itu kesan budaya materialisme yang kedua ialah hidup berhutang. Okay, seperti yang kita tahu pada zaman sekarang ini, kebanyakan pelajar gemar berhutang sebab mereka tak dapatkan sesuatu benda tu, sesuatu yang benda yang mahal. Jadi mereka mula meminjam duit daripada rakan-rakan mereka untuk membelikan barang yang mereka mahukan. Dan tanpa mereka sedar, berhutang ni boleh memakan diri mereka. Okay, kesan budaya materialisme yang seterusnya ialah mereka terlibat dalam kes-kes jenayah. Sebagai contoh, mencuri, merompak. Okay. Perkara ni berlaku disebabkan mereka nakkan sesuatu tu tapi mereka kekurangan duit. Jadi mereka akan mula mencuri. Okay. Jadi mereka rasakan mencuri merupakan jalan yang pintas dan mudah, tanpa mereka sedar akan keburukan mencuri dan merompak ini. Sebagai contoh, mereka mencuri barang-barang yang mewah seperti iPad ke, laptop ataupun gelang emas, beg. Okay, kesan yang terakhir ialah kesan yang agak serius dalam kalangan pelajar IPTA sekarang ini ialah kegiatan sugar baby. Okay, kegiatan sugar baby ni atau sugar daddy, sugar mommy dan seakatannya, dia merupakan satu khidmat yang menawarkan khidmat seksual dengan balasan wang ataupun kebendaan. Okey, apa yang kita dapat lihat, kegiatan sugar baby ni kebanyakannya rata-rata ialah dari pelajar perempuan. Disebabkan ialah perempuan, dia lebih kepada benda-benda yang cantik, benda yang mewah. Jadi untuk nak dapatkan sesuatu tu, mereka sanggup menggadaikan maruah mereka sendiri dengan melalui kegiatan ini. Baiklah, antara kesimpulan yang dapat saya huraikan pada hari ini ialah sikap materialistik ini bukan sahaja mendatangkan kesan negatif kepada diri sendiri, malah ia juga mendatangkan kesan negatif kepada komuniti, bangsa dan negara. Sikap ini juga boleh merosakkan kehidupan seseorang manusia kerana jika sikap ini dibentuk daripada awal, dia mungkin akan mengakibatkan seseorang itu dihanyut oleh kebendaan sahaja dan mereka juga mungkin tidak akan menghargai kehidupan mereka di dunia ini dengan lebih bersyukur. Kesimpulannya, kita perlulah mengingatkan diri kita sendiri supaya lebih berhati-hati dan juga mengawal diri kita daripada sikap materialistik ini kerana ia akan menyusahkan diri kita pada masa hadapan kelak. Sekian itu sahaja daripada saya, Wartawan Aina. Kembali ke segi pentas.
Terima kasih Aina di atas berita sebentar tadi. Sekian saja berita pada hari ini. Terima kasih.